Tuan-tuan, agama lebih penting daripada semua benda dalam hidup ni. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hatta daripada bulan dan matahari, makan dan minum agama jauh lebih penting. Makan pun kita tak makan benda yang kita rasa bahaya, kalau ubat. Bagaimana kita nak ambil benda agama yang kita tak tahu betul ke dia agama? Dunia Islam, umat Islam ni satu perkara yang kita confirm tak berbeza, iaitulah Al-Quran. Yang akan mungkin berbeza interpretation, penafsiran, tafsiran pada Quran. Tapi teks Quran itulah yang ada ni. Quran di sini ke, di Pahang ke, di Mesir ke, di Morocco ke, itulah Quran kita. Tetapi walaupun kadang-kadang ada orang Melayu ni suka sebut Quran 6,666 ayat. Masa bila dia kira 66 tu saya pun tak tahulah. Dia tak ada lah 6,666 lebih lah. Okey. Tapi yang pentingnya ialah Quran tak ada masalah. Yang masalah ialah dengan hadis. Sebab ada hadis yang sahih, ada hadis yang palsu. Pada zaman sekarang ni macam-macam berita palsu. Hari ni dia buat keluar, kononnya saya kata haram makan pencin. Tak ada kerja apa-apa ni, saya berterupa ni, terutama yang dah pencin-pencin ni, dia buat okey. Tapi yang penting yang saya nak cerita ialah dia sebarkan hadis palsu bertebaran. Jadi dia melekehkan agama. Kata Ibnu Jauzi nukil, dia kata idza ra'aital hadis yunaqidul ma'qul yubayyinul usul yukhaliful idza ra'aital hadis yubayyinul ma'qul yukhaliful yunaqidul uqul yubayyinul ma'qul yukhaliful usul. Bila kamu lihat hadis itu bercanggah dengan asal agama, kamu bercanggah dengan makul, dengan logik yang kuat, bercanggah dengan apa yang dinukilkan berkitab-kitab dari Quran dan hadis yang sahih, fa'lam annahu hadisul maudhu', ketahuilah dia adalah hadis palsu. Dan hadis palsu ni banyak. Macam-macam cerita tentang hadis palsu. Kan? Terutama bila macam-macam lah. Mari musim kenuri, macam tu juga. Hatta dalam buku Jakim tu ada cerita, ada doa yang bersumber daripada maklumat yang palsu. Saya dah sebut dah kat Jakim. Jakim dululah, Jakim lah insya-Allah berubah kot. Antaranya yang itulah contoh yang saya buat. Benda yang tak ada asas. Ya Allah, satukanlah hati kami seperti mana Khadijah dan Muhammad dan Khadijah, dan sebagaimana Yusuf dan Zulaikha. Quran tak pernah kata Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Zulaikha isteri orang. Kan dia isteri Al-Aziz. Walaupun ada riwayat Israiliyat yang diriwayatkan daripada dan kemudian Zaid Al-Arqam dan seumpamanya menukilkan bahawa kononnya Zulaikha tu kemudian dah tua, kemudian jumpa Yusuf makan ubat apa jadi muda balik. Ini Israiliyat, riwayat Yahudi. Tapi Quran tak ada. Jadi banyaklah cerita-cerita. Tu tak cerita nak iblis pergi tengok wayang lah apa lagi, macam-macam lagi lah. Dan ada ustaz-ustaz, minta maaf lah bukan semua, yang suka petik cerita-cerita ni yang tak ada asas ni. Ayat mandi Nabi mai daripada mana lah, benda yang rubbish, benda yang tak ada asas, yang kemudian dijadikan bahan. Kadang-kadang nak sembang masa minum kopi sama kita tak apa, tapi bila kita sembang atas majlis pengajian agama, orang nanti sangka agama. Saya lihat satu video, siapa tak tahu, cerita macam mana nak sembelih lembu, pegang minyak hidung lah, pegang pisau lah, lepas tu lembu tak bau, kata pegang. Come on lah, benda yang tak saintifik yang seperti itu. Dalam TV pun sama juga cerita. Satu orang telefon tanya macam mana tentang pasal dia tak boleh mengandung, dia sebab jadi sakit perut. Kerana dia kata iblis ni duk cakap perut kita. Bila cakap tu menyebabkan dia kacau anak-anak kita, sebab tu dia tak boleh mengandung. Sebab tu dia bagilah jampi tertentu. Come on lah, awak ustaz, awak bukan doktor. Bila orang bagi telefon saya sakit perut, dia kata you refer kepada hospital. Fas'alu ahla dzikr. Tanya orang yang berpengetahuan.
Al-Haris bin Kaladah ada tukang ahli perubatan Arab. Ada riwayat yang tidak sahih, sebenarnya bukan Nabi kata. Al-Ma'idatul Baitudda, perut rumah sakit. Itu bukan Nabi kata, dia kata Al-Haris. Sahabat dan semua apabila sakit pergi kepada Al-Haris. Pasal dia pakar. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Az-Zahabi menyebutnya dalam Syiar A'lam an-Nubala. Orang tanya Aisyah, kalau kau pandai hukum hakam tak kisahlah, kau isteri Nabi, kau pandai syair, kau anak Abu Bakar, pasal kau pandai perubatan? Dia kata Nabi itu pada akhir hayatnya sakit. Walaupun riwayat ni ada sikit pembincangan tentang irsal riwayat ni, segi sanad. Tapi Nabi itu sakit pada akhir hayatnya, dia kata. Wufudul Arab, perwakilan Arab datang duk ajar ubat-ubat untuk Nabi. Aku yang tukang bancuh dah. Maksudnya Nabi terima daripada pakar. Itu agama. That's beauty of Islam. Itu keindahan Islam. Sebab tu dia flourish, dia berkembang, dia menerima keilmuan. Ini kita ustaz, kita bukan ni kita. Dialah ustaz, dialah pakai menjadi ahli perubatan, khusus perubatan Islam 3 hari. Dapat saja perubatan Islam. Orang pergi belajar perubatan 6 tahun tak jadi pakar lagi. 3 hari dia sudah jadi pakar perubatan Islam. Betapa lekehnya perubatan Islam. Habis tu yang hospital ni perubatan kafir ke apa? Tidakkah semua saintis Islam? Islam berkembang di Andalus. Islam berkembang di Andalus. Ketika Barat Europe berada pada Dark Age, pada zaman kegelapan Europe, mereka anti kepada ilmu. Mereka tak suka kepada sains. Kenapa mereka tak suka pada sains? Sebab melalui Europe, Islam, kita bila sebut Spain, kita tahu bola sepak dah lah, menang kan kalah. Tapi kita ada sejarah sampai 1000 tahun Islam di Spain. Amerika, negara yang Trump dok berasa dia white punya, itu tak sampai 300 tahun mereka ambil negara itu. Islam 1000 tahun hampir berada di Spain. Sepatutnya itu wilayah orang Islam. Daripada sana, Islam bila dia masuk, dia tak musnahkan gereja. Gereja besar di Spain, Andalus masih ada. Apabila Kristian ambil balik Spain, mereka musnahkan semua masjid, halau semua Yahudi, bunuh semua orang Islam, bakar orang Islam. Itu sejarah aja. Tapi Islam tak pernah. Masa awal Islam dapat, Yahudi, Kristian kekal, Yahudi juga kekal. Islam buka sekolah. Di sekolah orang Islam, ajar pengajian Islam, ajar juga perubatan, ajar matematik. Jadi anak-anak orang Kristian pergi belajar perubatan dan matematik. Padri-padri yang duduk di gereja, yang terdiri daripada tokoh-tokoh, mereka macam ulama' mereka yang jumud. Sebab tu akhirnya berlaku sekularisme. Itu padan dengan mereka. Yang jumud menganggap ilmu sains dan matematik ini sebagai ilmu sekular. Macam juga sebahagian kita lah yang mengaji agama kata, saya mengaji sekular ya, dia mengaji agama. Samalah otak tu. Sama tu. Pasal dia anggap matematik, geografi, fizik, chemistry apa semua ni sekular. Itulah anggapan mereka. Mereka anggap ini pengajian ini ada pengajian ada kaitan dengan Islam. So mereka bakar saintis, mereka bunuh saintis, mereka anti sains. Sehingga berlaku Renaissance, berlaku dengan French Revolution, berlaku kebangkitan revolusi Perancis. Baru mereka bangkit. Mereka buang kuasa gereja, mereka tegakkan ilmu pengetahuan. Tapi yang saya nak ceritanya, ilmu itu kita punya. Hospital tu ilmu tu asal kita punya. Tiba-tiba ilmu hospital jadi perubatan biasa, jampi 3 hari perubatan Islam. Macam mana tak main hadis palsu? Maka bertebarlah hadis-hadis palsu yang berbagai-bagai bab. Isra' dan Mi'raj, Nabi naik tengok dunia, perempuan tua umur 7,000 tahun. Ini itulah umur dunia. Come on lah, kalau kita pergi habak kat orang saintis, dia kata dunia 7,000 tahun, dia gelak kita. Dunia ni ribu, tak tahu puluh ribu tahun. Cahaya nak sampai daripada matahari ke dunia, berapa lama ambil masa daripada satu bintang ke satu bintang. Maka sebab itu perlunya hadis ni diteliti. Saya memang sensitif sebenarnya, saya bidang hadis. Bila dulu kita baca hadis, kita lawan masa hadis palsu ni lama.
Masa tu orang, oh, kita habak kata hadis palsu, dia habak kita Wahabi terus. Tapi kita kena saring agama ni. Religion bukan mufti punya. Agama bukan saya punya. Bukan ustaz punya, bukan syekh punya, bukan tu imam punya. Bukan tu guru punya. Bukan mana-mana maulana punya. Agama Islam, agama Tuhan. Allah punya. Kalau agama ni boleh duk buat, duk sandang atas belakang, fikir macam mana pula aku nak buat Islam ni, tak payah waktu turun Nabi lah. Dia hantar Nabi, dia bagi wahyu. Dia bagi pula ditutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sempurna Islam. Tak usah duk tambah dah. Satu agama Nabi. Mari duk pergi tambah. Buat pula itu yang main bab-bab semayang-semayang yang tak ada dalam hadis lah, apa dalam musim. Semayang sekian pahala macam Nabi Ibrahim, semayang sekian pahala 70,000 Nabi, semayang sekian macam-macam. Tu saya kata, Nabi ni tak payah 70,000. Satu Nabi pun kita tak akan dapatlah pahala banyak dia. Ni semayang duha dapat 70,000 para Nabi, macam mana? Nak semayang duha memang ada hadis lah, semayang duha. Fadilat itu tak ada. Tu dialog Nabi dengan Iblis. Apakah tumbuhan kesukaanmu? Temakau. Mana ada temakau zaman tu? Kau nak kata rokok haram, katalah. Bagi dalil lain, jangan buat hadis palsu tu. Kerana Nabi bagi amaran. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang dusta padaku dengan sengaja guna namaku, siap tempat duduknya di dalam neraka. Sebab tu edar pun tak boleh tu. Orang hantar hadis palsu, kita tolong hantar kat kawan kita. Kita termasuk. Jangan hantar. Ada lagi soalan?